Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita menyambung kita punya kelas pengajian Fiqh Ramadan siri yang ke-10. Siri yang ke-10. Okey, alhamdulillah kita dah pun go through lebih kurang 10 sesi belajar tentang puasa saja. Semua yang berkaitan dengan Ramadan. Walaupun sebenarnya banyak lagi yang perlu kita bahaskan. Tapi kita ambil selected topik lah. Okey. Kita dah go through awal-awal tu tentang pembahagian niat di sisi mazhab Syafi'i kan. Sebab fokus kita dalam sharing ataupun dalam kelas fiqh Ramadan ni yang saya cuba kongsikan dengan teman-teman semua adalah tentang bagaimana mazhab Syafi'i punya landasan ataupun dia orang punya guidance, mazhab Syafi'i punya base, punya stand. Sebab kita kan dekat Malaysia ni rata-ratanya mengamalkan mazhab Syafi'i. Jadi kita kena tahulah apa yang mazhab kita sendiri mention dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i lah. Dan itu yang kita cuba nak kongsikan dengan teman-teman semua. Jadi malam yang ke-10 ni kita dah pun masuk ke 10 malam terakhir Ramadan juga, dan kebetulan kelas kita pun kelas yang ke-10. Jadi kita sambung bacaan kitab Maqasidus Siyam karya Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Kita dah go through lebih kurang 2 chapter. Saya nak mention ataupun saya nak kongsikan tentang bab Lailatul Qadar. Boleh Sebab memang kita dah 10 malam terakhir kan. So apa yang korang tahu tentang Lailatul Qadar? Kita dah mention juga dalam minggu yang lepas, dua kelas yang lepas. Jadi kita recap lah sedikit apa yang kalian faham tentang Lailatul Qadar. Welcome Alin, selamat datang. Sebelum kita membahaskan in detail lah, Lailatul Qadar tu apa? Apa yang korang tahu? Selama ni lah, apa yang kalian tahu tentang Lailatul Qadar? Anyone? Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Okey. Betul? Lagi? Bersamaan 83 tahun 4 bulan. Bersamaan 83 tahun 4 bulan. Itu macam ayat saya je. Ya. Dulu 83. Okay, Sekarang kita dah tahu dah 4 mention bulan. kan dalam kelas yang lepas. Lagi? Ada siapa nak kongsi lagi? Malam diturunkan Al-Quran. Malam diturunkan Al-Quran. Betul? Lagi? Dekat IG Hanya ada nak share berlaku kat IG? bulan Ramadan. Ya? Hanya pada bulan Ramadan. Hanya pada bulan Ramadan. Betul ke? Lailatul Qadar tak ada di Ya, luar betul. Ramadan? Ada. Malam diturunkan qadar untuk setahun. Okey, menarik. Malam malaikat turun ke bumi. Okey. Malam Lailatul Qadar ni tak ada selain Ramadan Betul ke? Tak ada. Macam mana? Okey, sana ada perbincangan lanjutlah tentang Lailatul Qadar tu sendiri, tentang tarikh ia diturunkan. Okey, malam diturunkan qadar kata khusyuk. Betul, ada juga pandangan sebahagian ulama malaikat turun ke bumi, betul. Ada juga pandangan sedemikian. Okey, jadi itulah yang akan kita cuba nak bincanglah malam ni sedikit. Okey, bermula dengan apa yang disebutkan oleh Imam Izzuddin Ibni Abdissalam tentang Lailatul Qadar. Okey. Jadi kata Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, dia memulakan bab Lailatul Qadar ni dengan dia mengatakan seperti mana yang kalian sebutkan tadilah. Malam ini dia mengatakan, malam Lailatul Qadar ni adalah malam mulia yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Okey. Maksud dia dekat sini, dia mengatakan benda yang asas lah. Fadilat yang pertama Lailatul Qadar tu adalah dia punya kelebihannya, ganjarannya seakan-akan melakukan ibadah selama 1000 bulan, bahkan lebih 1000 bulan. Lepas tu dia cuba explain kenapa disebutkan Lailatul Qadar. Lailah adalah malam Lailah adalah malam. Okey, teman-teman kat IG pun sama, boleh dengar ke suara saya?
Lailah adalah malam. Al-Qadar ada maksud yang tertentu lah. Itu akan kita cuba bahaskan sebentar lagi lah. Jadi, sebenarnya sebutan yang tepat adalah Lailatul Qadar. Tanpa perlu sebut malam sebelumnya. Sebab Lailah tu adalah malam. Saya dah sebutkan dalam kelas yang lepas. Kalian boleh menyebutkan Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Kalau sebut malam Lailatul Qadar, maksudnya malam-malam Lailatul Qadar. Sebab Lailah, perkataan Lailah tu adalah malam dalam bahasa Melayu. Malam yang ganjil. So, Al-Qadar tu apa? Di sini, titik perbahasannya dekat sini. Start. Para ulama' membincangkan tentang maksud Al-Qadar. Okey. Yang pertama, kita tengok dulu apa yang disebutkan oleh Imam Izzuddin ni. Dia mengatakan, Lailatul Qadar disebut kerana kemuliaan darjat dan ketinggian kedudukannya. Boleh jadi juga kerana rezeki dan ajal dari tahun ke tahun berikutnya ditentukan pada malam itu. Perhatikan baik-baik. Dia kata, Lailatul Qadar ni bukan setakat malam yang mulia ataupun malam yang ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga mengatakan malam Al-Qadar itu adalah malam rezeki dan ajal seseorang dari tahun ke tahun ditentukan pada malam itu. Kemudian para malaikat dan al-ruh turun pada malam itu untuk menyampaikan salam kepada orang-orang yang giat beribadah. Okey, kita stop sekejap kat sini. Sebab dia ada banyak benda yang berlaku dekat sini. Ada banyak perbahasan yang berlaku dekat sini. Okey, yang pertama, Al-Qadar tu, kita masuk sikit perbahasan tafsir. Boleh tafsir Al-Quran sikit tentang kalimah Al-Qadar tu. Ketika Allah menyebutkan Al-Qadar tu, malam Lailatul Qadar tu lebih baik dari 1000 bulan, perkataan Al-Qadar tu sendiri ada beberapa penafsiran lah oleh para ulama'. Yang pertama adalah Qadar tu adalah kadar. Qadar tu kadar dalam bahasa Melayu ataupun ketetapan. Kadar ataupun ketetapan. Kenapa disebutkan malam Al-Qadar tu malam ketetapan? Kerana sebahagian ulama' mengatakan ketika Lailatul Qadar tu, di antara perkara yang berlaku adalah malam itu ditetapkan takdir bagi anak-anak Adam. Ditetapkan dia punya ajal. Ditetapkan dia punya rezeki. Ditetapkan dia punya takdir lah. Apa yang berlaku dalam hidup dia sepanjang tahun. Sebahagian ulama' menyebutkan benda itu berlaku, takdir Allah tu ditetapkan kepada anak-anak Adam berlaku pada malam Al-Qadar. Pada Lailatul Qadar. Korang pernah dengar tak benda ni? First time. First time. Okay, itu adalah sebahagian pendapat para ulama' tafsir. Jadi kalau korang jumpa orang cakap, malam Lailatul Qadar tu malam ditetapkan takdir lah. Betul. Dan dia kena dengan lafaz qadar tu sendiri. Okey? Qadar, takdir. Satu root yang sama. Selain daripada itu, kita nak cuba go through, kita nak cuba bincangkan maksud yang agak berbeza. So that kita dapat gambaran yang malam ni bukan malam yang biasa. Lailatul Qadar ni. Dia bukan setakat lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan dia lebih besar dari itu. Okey, boleh follow Pernah dekat IG ada mention. Okey, ada yang pernah dengar, baguslah. Kalau yang tak pernah dengar tu, sama-sama kita kongsikanlah. Jadi, takdir sepanjang tahun akan di-reset, ditentukan pada Lailatul Qadar. Takdir sepanjang tahun. So, setahun ni, start daripada tahun ni contohnya, in case Al-Qadar tu berlaku malam ni, contoh saya tak kata malam ni tau, saya kata contoh. Okey, sepanjang tahun tu, setahun sampailah the next Al-Qadar, itulah takdir yang akan berlaku, semuanya ditulis pada malam ini ataupun malam Al-Qadar itulah. Malam ditulis dan takdir ataupun kadar-kadar yang telah ditetapkan bagi anak-anak Adam. Itu pandangan yang pertamalah. Pandangan yang kedua, Al-Qadar tu maksudnya kemuliaan. Kemuliaan, ketinggian, kedudukan, seperti yang kita fahamlah. Seperti yang biasa kita dengar, malam lebih baik dari 1000 bulan. Okey, itu benda yang biasa kan? Selalu kita dengar, betul tak teman-teman? Jadi, bagaimana malam tu disebut sebagai malam kemuliaan, di mana Allah memuliakan, memberikan ganjaran yang tak masuk akal. Tak kena dengan level ibadah yang dia buat. Walaupun kadang ibadah dia tu buat sikit je, tapi kalau dia mendapat ganjaran Al-Qadar tersebut, seakan-akan dia telah melakukan ibadah tersebut selama
1000 bulan, iaitu bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Pandangan seterusnya, ada juga sebagian ulama yang mengatakan Al-Qadar tu maksudnya tertahan, sempit, tertahan ataupun sesak. Ini pandangan yang ketiga. Kenapa? Apa kena mengena sempit pula? Biasanya Ramadan kan kita faham dengan malam yang luas, rahmat yang luas, banyaknya kelebihan-kelebihan yang Allah turunkan kepada kita semualah sepanjang bulan Ramadan. Tapi Al-Qadar tu ada maksud lainnya yang bermaksud ataupun yang membawa konotasi sempit. Dia macam kontradik. Sempit, sesak, tertahan, tersekat, something like that. Why? Kenapa? Malaikat turun kat bumi. Malaikat turun ke bumi, betul. Betul. Al-Qadar maksud lainnya adalah tertahan, sempit ataupun sesak kerana sesaknya bumi pada malam tersebut. Kerana ramai, sangat ramai para malaikat turun ketika itu. Turun ke bumi pada malam tersebut. Yang mana tak pernah para malaikat ni turun seramai itu. Hanya pada Lailatul Qadar sahaja para malaikat ni berbondong-bondong. Terlalu ramai sampai seakan-akan bumi ni sempit dengan kehadiran mereka lah. Tapi kita tak nampak lah. Kalau kita nampak, mungkin kita ke alam lain lah nanti kan. Terkejut, betul tak? Kita tak nampak. Cuma nak memberikan gambaran besarnya makna ataupun signifikannya malam Ramadan tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut, salah satu pandangan yang sangat menarik untuk kita kongsikan adalah Al-Qadar tu sendiri maksudnya malam yang sempit, sesak, crowded, jam kerana para malaikat sangat ramai turun ketika itu. Dan antara yang menjadi tumpuan adalah, kata Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam tadi, bukan setakat malaikat tapi juga Al-Ruh. Al-Ruh. Siapa Al-Ruh tu? Korang perasan tak ketika kita baca surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Gabriel. Al-Ruh, dia bukan setakat malaikat. Perkataan Al-Ruh tu maksudnya malaikat yang lebih besar. Okey, sebenarnya ada perbincangan tentang maksud Al-Ruh ni, tapi dia agak kontroversial lah. Cuma kita boleh katakan majoriti para ulama mengatakan Al-Ruh tu adalah nama lain bagi Jibril. Nama lain bagi malaikat Jibril. Okay, teman-teman? Betul, malaikat Jibril. Ramai yang jawab Jibril lah, betul. Cuma adakah ada pandangan lain tentang Ar-Ruh tu? Ada sebenarnya. Cuma dia agak pandangan yang gharib lah sebenarnya, pandangan yang agak janggal. Cuma ada ulama yang membincangkan lah definisi ruh tu. Sebab dalam Al-Quran ada sebutkan tentang ruh ni. Okey? Ruhul Amin dengan Ruhul Kudus. Al-Ruh ni, majoriti ulama mengatakan adalah nama lain bagi Jibril. Kalau korang jumpa perkataan ruh, maksudnya Jibril lah. Okey, boleh faham Jadi kenapa dia orang turun? Pandangan yang ketiga mengatakan Al-Qadar tu maksudnya sempit sebab ramai malaikat turun, jam, crowded. Kenapa dia orang turun pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar? Selamat datang. Lagi menarik pandangan ketiga, betul? Kenapa? Okey, kalau kita sekarang tengah membahaskan maksud Al-Qadar tu mengikut pandangan ulama yang ketiga lah. Kenapa malaikat ramai turun pada malam Al-Qadar? Jawapan dia ada dalam surah Al-Qadar tu sendiri. Tapi kita tak perasan. Ini dah masuk kelas tafsir lah kalau kita nak ni kan. Qadar tu dia Memakmurkan malam. Tak tahu. Yuk. Manusia. Apa? Dia macam mendoakan manusia yang beribadah kan? Mendoakan manusia yang beribadah. Pada malam Lailatul Qadar tu lah. Lagi? untuk mengatur semua urusan. Untuk mengatur semua urusan. Tadi kita dah mention tadi tentang takdir tu. Ada satu benda yang kita terlepas pandang. Korang baca tapi korang tak perasan kan? Turun Al-Quran. Dia ayat yang terakhir sekali. Perkataan pertama ayat terakhir. Surah Al-Qadar. Sejahtera. Rahmat. Sejahtera tu apa? Rahmat. Peace. Cuba korang baca. Salamun
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga sejahtera sehingga terbit fajar. Sejahtera Berkat. sehingga terbit fajar. Okey. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun. Nampak tak perkataan akhir dia? Salamun. Ingat kan? Korang semua tahu kan surah Al-Qadar tu kan? Okey, kata Izzuddin Ibni Abdissalam, Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, sebenarnya salah satu function, salah satu sebab kenapa malaikat tu turun, termasuklah Al-Ruh, termasuklah Jibril, adalah untuk menyampaikan salam. Malaikat akan menyampaikan salam kepada seluruh orang yang beribadah pada malam tersebut. Ini yang disebutkan oleh Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Cuma dia ada khilaf. Dia ada bawakan perbezaan pendapat sikit. Dia mengatakan kemudian para malaikat dan juga Al-Ruh, which is malaikat Jibril, turun pada malam itu untuk menyampaikan salam kepada orang-orang yang beribadah pada malam tersebut. Selain ditetapkan takdir, selain mendapat kemuliaan 1000 bulan, sebenarnya orang-orang yang beribadah, sesiapa yang beribadah pada Lailatul Qadar, dia mendapat salam. Cuma ada perbincangan lanjut, salam tu dari siapa? Salam tu dari malaikat ataupun dari Allah? Ini ada perbincangan lanjutlah para ulama. Para ulama berbeza pendapat tentang adakah malaikat itu menyampaikan salam mereka sendiri ataupun salam itu daripada Allah kepada orang yang beribadah. Jadi ada dua pandangan lah dekat sini. So either one, Khalil korang tak pernah dengar ni kan? Dua-dua gempak lah. Dua-dua gempak. Cuma dia tak tarjih, dia tak menetapkan mana satu yang lebih tepat. Cuma dua pendapat tu valid. Jadi tak kisahlah kalau kita dapat salam malaikat Jibril mengucapkan salam kepada kita ataupun malaikat lain lah kan, yang mengucapkan salam kepada orang yang beribadah pada Lailatul Qadar tu, power lah. Apatah lagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kan. Jadi malam tu, malam kita diberikan salam oleh para malaikat. Tahu tak? Baru tahu kita dah baca kan, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampailah waktu fajar. Selain dari didoakan oleh para malaikat, kita juga diberi salam, ucapan sejahtera oleh para malaikat. Nak reset qadar manusia ke? Itu yang tadi, ikut surah malaikat turun bawa takdir, sebab nak sampaikan orang yang dapat malam qadar ke, untuk doakan manusia beribadah. Betul. Ayat Lailatul Qadar tu lebih baik dari 1000 bulan. Sebenarnya sebahagian ulama membawakan asbabun nuzul ataupun sebab diturunkan ayat. Sebahagian ulama dia ada sebut tentang kenapa ayat ni diturunkan. Kenapa ayat ni diturunkan? Kenapa? Korang tahu tak kenapa? Sebab umur umat dahulu kan panjang-panjang kan. Tentu umur umat Muhammad kan pendek. So macam hadiah kot. Macam hadiah. Betul ke? Menarik lagi. Macam Okay, macam cakap. lagi ada pandangan lain? Kenapa surah Al-Qadar tu diturunkan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kenapa ayat tersebut turun? Lailatul Qadar tu lebih baik dari 1000 bulan. Betul lah, Adilna cakap tu betul lah. Sebagai ulama mengatakan ayat ni turun kerana Nabi SAW pernah ataupun agak kerap bercerita kepada sahabat Nabi tentang umat-umat terdahulu yang berjuang bersama Nabi-Nabi yang terdahulu lah. Okey, di antaranya yang paling selalu Nabi SAW sebut adalah tentang Bani Israel. Tentang orang-orang saleh dalam kalangan Bani Israel. Sebab Bani Israel ni kan dia mendapat beberapa kelebihan yang tak didapatkan oleh umat-umat yang sebelumnya lah. Kalaulah mereka ni beriman dan taat kepada Allah dan Rasulullah. Jadi di antara mereka, Bani Israel ni bukan semuanya hauk bukan semuanya jahat, bukan semuanya zalim. Walaupun kebanyakannya begitu dalam lipatan sejarah, bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul kan. Tapi sebahagian kecil dari mereka ada yang betul-betul beriman dan berjuang, mengorbankan diri mereka. Dalam kalangan Bani Israel, ramai dalam kalangan mereka yang beriman tu, dia orang sikit je tapi most of them punya beriman sangat-sangat hebat lah. Yang mana mereka ni kalau beribadah lebih dari 1000 bulan ataupun menyamai 1000 bulan. Sebab umur dia orang ni panjang. So dia orang punya beribadah ni lama. Kalau yang betul-betul taat, yang betul-betul ikut perintah Allah dan Rasul ni, walaupun sikit tapi yang sikit tu dia punya ibadah power lah. Sampai 1000 bulan. Lepas tu dia orang ni berjihad pun begitu.
Jadi bila para sahabat dengar Nabi cerita kan, Nabi menceritakan kehebatan orang-orang beriman, orang-orang soleh dalam kalangan Bani Israel, para sahabat ni rasa macam cemburu, rasa macam ada yang rasa down sikit, jealous, cemburu, something like that lah, normal lah, betul tak? Sebab umur umat Nabi Muhammad ni berapa tahun je, seperti yang Adelina cakap tadi lah, betul. Sedangkan umur-umur Bani Israel dan orang-orang terdahulu lama, beratus tahun. Jadi turun ayat ini untuk memberikan kelegaan ataupun memberikan khabar gembira bagi sahabat Nabi. Golongan pertama yang terima khabar gembira ni adalah sahabat Nabi lah, sebab mereka yang berjuang di sisi Nabi. So bila turun ayat ni, sahabat Nabi sangat gembira lah. Sebab mereka tahu yang mereka dapat potong, bukan setakat dapat menyamai ibadah ataupun kehebatan pengorbanan Bani Israel yang soleh-soleh dulu, bahkan lebih. 1000 bulan tu bersamaan dengan 83 tahun. Kalau seseorang tu dapatlah Lailatul Qadar tu, bayangkan kalau dia dapat sepanjang tahun. Setiap tahun, setiap kali dia berpuasa tu, contohlah kita ambil orang tu masuk Islam, dia dapat puasa 10 tahun je. Nabi kita puasa 9 tahun je, teman-teman semua. Nabi Muhammad hanya syariat diturunkan, syariat puasa tu diturunkan, and then dengan jarak kewafatan Nabi tu hanya 9 tahun. Sebenarnya Nabi kita puasa 9 kali je Ramadan, 9 tahun sahaja. Okay, kita ambil contoh kalau ada orang tu masuk Islam, lepas tu meninggal 9 tahun kemudian ataupun 10 tahun kemudian. Tapi 10 tahun tu semua dia dapat Lailatul Qadar. Bayangkan, 10,000 tahun. 10,000 bulan. Bersamaan dengan 83 tahun kali 10. 830 tahun. Dia punya level ibadah tu. Itu bukan dah setakat umur Bani Israel lah. Itu dah boleh challenge Nabi Nuh punya umur kan. Bayangkan kalau lebih dari 10 tahun. Banyak sebenarnya kalau kita perhatikan dalam teks-teks hadis, ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapati yang ganjaran yang diberikan Allah kan, cara Allah mendabelkan, melipat gandakan ganjaran umat Nabi Muhammad ni sangat dahsyat sebenarnya. Kadang-kadang tu tak padan dengan benda yang kita buat sebenarnya. Cuba korang perhatikan betul-betul. Secara asasnya kita dah belajar kan dalam kelas yang sebelum ni, di mana amal kebaikan yang kita buat akan dilipat gandakan kepada berapa? Ingat lagi tak? Kelas ni? 10 ke 700. 10 ke 700. 10 kali ganda ke 700 kali ganda. Walaupun kebaikan tu tak besar mana, betul tak? Lepas tu puasa tu sendiri, dia punya ganjaran lebih dari 700, infinity. Boleh kita kan infinity. Jadi sepatutnya kita bagi umat Nabi Muhammad ni, kita akan rasa happy lah sebenarnya. Kita akan rasa lebih motivated kalau kita faham betul-betul cara Allah menakdirkan ataupun menetapkan ganjaran bagi setiap kebaikan yang kita buat. Sepatutnya kita lebih seronok ataupun kita lebih nak buat benda baik berbanding buat jahat. Sebab dia punya sifir dia, buat baik ni lagi senang. Sebenarnya buat baik lagi senang Saya banyak kali sebut benda ni, dan saya akan terus sebut benda ni. Sebenarnya dalam Islam, buat baik lagi senang, lagi banyak ganjarannya berbanding buat jahat. Bukan kita nak kata buat jahat tu tak apa, bukan begitu. Tapi buat baik ni lagi senang. Sebab buat baik ni kecil-kecil je, pahala dia banyak. Kalau kita buat dosa, tapi tengok juga dosa tu levelnya macam mana. Bukannya terus 100 kali 100. Secara asasnya, setiap dosa yang dilakukan, dosa kecil, dituliskan satu dosa kalau kita dah buat. Kalau tak ada dibuat, dapat satu pahala. Kita dah belajar kan dalam kelas sebelum ni, betul tak? Betul tak Khalil? Betul. Okay. Last, dalam bab Al-Qadar ni, last sebelum kita go through pembahasan seterusnya. Perasan tak? Sebenarnya saya nak bawa satu perspektif yang berbeza lah. Tapi kenapa kita kata 1000 bulan sahaja? Biasanya kan, kita beranggapan 1000 bulan. Sebenarnya kalau lafaz tu, para ulama tafsir bincang. Sebenarnya yang Allah maksudkan bukan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Sebagai ulama mengatakan, ni mungkin agak baru bagi kalian Sebagai ulama mengatakan khair kat situ maksudnya mubalaghah. Lafaz mubalaghah, maksudnya lafaz yang nak menunjukkan over. Dia bukannya Allah bukan nak maksudkan 1000 bulan, tapi lebih lagi macam tu. Sebahagian ulama tafsir mengatakan sebenarnya infinity. Dia bukan 1000 bulan. Dia almost infinity. Tak terkira sebenarnya. Lailatul Qadar tu almost infinity. Ataupun infinity lah. Tapi kita faham dia 1000 bulan kan. Sebenarnya yang kita kena ambil khairun min alfi syahrin.
lebih dari 1000 bulan, bukan 1000 bulan. So lebih tu korang boleh faham macam mana? Ikutlah apa yang kepala otak kita boleh faham kan. 83 tahun, 100 tahun, betul. Kalau kita nak anggap 100 tahun pun tak betul, betul. Tak mengapa. Sebahagian ulama mengatakan lebih, infinity. Dia lebih dari tu. Lebih banyak dari 1000 bulan. Boleh jadi 1000 tahun. Minimum 1000 bulan, betul. Paling common 83 tahun, 1000 bulan. Bukan bermaksud hanya 1000 bulan ya teman-teman. Khairun min alfi syahrin. Lebih dari 1000 bulan. Jadi mulai hari ni mungkin kita boleh, untuk amalan diri sendirilah kan, mungkin kita boleh letakkan dalam tanam dalam hati kita, kalau aku buat ni sama dengan 100 tahun contoh kan, nak bagi lebih motivasi lah. Tak salah kalau kita nak beranggapan Lailatul Qadar tu lebih baik dari 100 tahun ataupun 200 tahun, tak salah. Sebab lafaz khairun tu adalah mubalaghah, yang bukan nak menetapkan limit berapa bilangan tersebut. Kata Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, Lailatul Qadar itu seakan-akan hari raya. Dia mengatakan Lailatul Qadar itu seperti hari raya, seperti Aid. Kerana pada malam ini adanya salam dari Tuhan seluruh alam. Tadi kita dah sebut kan, salamun hiya hatta matla'il fajr tu maksudnya salam dari, ada dua pandangan, sama ada dari malaikat, dari Jibril ataupun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh jadi either tu lah, sama ada daripada malaikat ataupun dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang melakukan ibadah, kepada orang yang strive, orang yang put effort untuk cari, dia nak ganjaran Lailatul Qadar tersebut. So orang ni mendapatkan salam yang khas dari Allah ataupun para malaikat. Malam ini mengandungi salam dari Tuhan semesta alam, maka layaklah bagi sesiapa yang mengejar ganjaran yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut untuk mendapatkan salam tersebut. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memburu malam Lailatul Qadar bersama-sama dengan para sahabat dan orang-orang soleh sesudah beliau. Memburu orang memburu macam mana? Dalam hadis memang pakai lafaz memburu tau. Kalau korang tak tahu, nanti kita baca teks hadis tersebut. Prepare. Dia bukan setakat cari, dia sebenarnya memburu. Buru dengan cari beza tau. Memburu tu macam mana? Apa beza buru dengan cari? Prepare. Lepas tu tahu ada plan. Ada plan. Lagi? Ada strategi. Ada strategi. Lagi? Ada goals. Ada goals. Kita umpamakan buru dengan cari ni seperti orang yang memburu haiwan dalam hutan kan, pemburu dengan orang yang mencari barang yang hilang. Contohlah. Beza ke tak beza? Orang yang memburu sebab dia nak makan dengan orang yang mencari barang yang hilang. Beza ke tak beza? Bounty. Eyes on every night. Betul Wan Fatimah? Bersungguh-sungguh bukan ala kadar. Betul Maziah cakap? Laser focus. Betul Hayat? Bersiap-siap ada equipment semua. Betul. So memburu ni dia lebih kuat, dia lebih fokus, dia lebih serius berbanding sekadar mencari. Korang semua boleh faham lah kan, bila kita kata memburu tu macam mana? Tangkap dan jumpa, betul. Okey. Jadi Lailatul Qadar ni kita sebenarnya disuruh untuk memburu. Kemudian Izzuddin Ibni Abdissalam mengatakan Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan lebih mungkin pada malam yang ganjil daripada malam-malam yang genap. Okey, ni pandangan Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Dia kata pandangan dia adalah Lailatul Qadar tu 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir. Okey, dalam 10 malam terakhir itu pula malam-malam yang paling ganjil, yang ganjil berbanding malam genap. Dalam bab ni sebenarnya teman-teman dia ada banyak pandangan tentang bila Lailatul Qadar tu berlaku. Saya dah sebutkan secara ringkas pada minggu yang lepas. Lailatul Qadar ni, kalau korang jumpa orang kata Lailatul Qadar ni berlaku pada 10 malam terawal, dia bukan sesat Jangan cakap dia sesat. Pandangan tu ada. Sebahagian ulama mengatakan Lailatul Qadar ni berlaku 10 malam awal Ramadan. Sebahagian yang lain mengatakan pada pertengahan, 10 malam pertengahan Ramadan. Cuma pandangan yang paling masyhur, yang paling famous adalah seperti mana yang kita amalkanlah di negara kita ni, 10 malam terakhir. 10 malam terakhir, dan dalam 10 malam terakhir tu pada malam yang ganjil. Salah satu dari malam yang ganjil. Itu pandangan yang masyhur lah dan pandangan yang dipilih oleh mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Lepas tu Imam Izzuddin Ibni Abdissalam dibawakan pandangan dia sendiri. Okey, ni korang jangan terkejut lah.
sekadar untuk kita tahu apa pandangan dia tentang Lailatul Qadar ni. Okey, boleh Dia mengatakan yang tepat ataupun yang jelas Lailatul Qadar adalah berlaku pada malam 21. Pada malam 21. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihatnya kemudian dilupakan terhadapnya. Kan jangan terkejut Lalu pernah juga diriwayatkan bahawa pada pagi harinya baginda sallallahu alaihi wasallam bersujud baik di atas air maupun di atas tanah. Okey, ni kita akan bincang kejap lagi lah. Bagi Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, penulis karya yang kita baca ni, Maqasidus Siyam ni, dia beranggapan bahawa Lailatul Qadar tu berlaku pada malam 21. Jadi dia menerusi ataupun dia stick ataupun dia ikut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i sendiri ada dua pendapat tentang Lailatul Qadar ni. Malam yang keberapa? Imam Asy-Syafi'i punya stand, punya pendirian Lailatul Qadar berlaku pada malam 21 atau 23. 21 dan 23. So Imam Izzuddin Ibni Abdissalam dia tarjih. Dia pilih mana yang lebih tepat antara duanya. Bagi dia malam yang ke-21. So dah lepas ke belum? Baik dah. Dah depan lah. Dah lepas. Okey, jadi sesiapa yang ikut pandangan Imam Izzuddin Ibni Abdissalam ni dah lepas lah malam yang ke-21. Sebab malam ni adalah malam yang ke-20. Tiga. Ya ke? Betul ke? Tiga. 23, betul ke? Confirm? Betul, sebab saya rasa malam ni agak sejahtera sikit. Malam ni agak sejahtera. Malam semalam tak Semalam subuh hujan kot. Korang tak perasan ke? Tapi saya rasa semalam lagi sedap lah. 23, dekat IJ dia kata 23. So pada pandangan saya 22. Khalil kata 22. Okey, tak kisah. Lebih damai Fikri kata. Betul. Jadi Imam Izzuddin Ibni Abdissalam dia berpendapat bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam 21. Dia tarjih, dia pilih, dia menguatkan pendapat yang mengatakan malam 21 adalah Lailatul Qadar. Ni pandangan dia pandangan dia. Jadi sebagai orang yang membaca kitab dia ni, kita at least tahulah stand dia macam mana. So kalau ada orang cakap Lailatul Qadar tu malam 21, kita boleh nukilkanlah ia pandangan sebahagian ulama, antaranya Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Okey. Jangan cakap sesat pula, okey. Pandangan tersebut ada sandarannya. Kenapa dia pilih malam 21? Bukan 23, bukan 25, 27 ataupun 29. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jas, apa khabar Jas? Okey, dia mengatakan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Lailatul Qadar tersebut lalu dilupakan. Memang ada hadis tentang Nabi pernah nampak Lailatul Qadar tu sendiri. Nabi pernah nampak kemudian dilupakan. Sebenarnya dalam mimpi dia pernah nampak Lailatul Qadar tu dan ia berlaku pada malam ke-21. Sebab tu sebahagian ulama menguatkan pendapat malam 21 itu berlaku Lailatul Qadar. Dia orang punya sandaran, dia orang punya dalil. Pada malam ke-21 Ramadan pernah berlaku di Masjid Nabi hujan yang sangat lebat. Pada malam yang ke-21 Ramadan pernah berlaku hujan yang sangat lebat sampai Masjid Nabi tu dipenuhi air. Pada malam yang ke-21. Ini sambungan daripada teks Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Kemudian terlihat di kening dan juga hidung Nabi SAW bekas tanah yang basah. Maksudnya Nabi ketika hujan tu turun pada malam Lailatul Qadar, malam yang ke-21, mengikut Imam Izzuddin Ibni Abdissalam ni, ketika itu Nabi nampak dekat dahi dia, dekat hidung dia bekas tanah yang basah. Sebab dia cakap tadi kan, Nabi SAW bersujud sama ada di atas air maupun di atas tanah. Sebab malam tu hujan. Malam ke-21 Ramadan tu hujan dekat Masjid Nabi. Atap Masjid Nabi ni bukan macam sekarang Korang kalau nak faham Masjid Nabi tu macam mana, korang kena letak, positionkan diri korang dekat zaman tersebut. Zaman tu sangat berbeza lah. 1400 tahun yang lepas. Tak adanya mozaik-mozaik, lantai bukannya marmar macam zaman sekarang, atapnya bukannya atap yang solid macam zaman sekarang lah.
Jadi bila hujan yang sangat lebat, of course air akan masuk ke dalam pekarangan Masjid Nabi SAW. Jadi perkara tersebut berlaku pada malam ke-21 menurut Imam Izzuddin Ibni Abdis Salam lah. Lepas tu dibawa pandangan yang kedua, bukan pandangan yang kedua, dibawa hujah yang kedua, malam 21 menjadi yang paling kuat berlakunya Lailatul Qadar kerana ada dalil yang menyebutkan pada malam itu berlakunya bulan purnama yang kelihatan seperti belahan mangkuk. Bulan pada malam ke-21 biasanya, kata Imam Izzuddin Ibni Abdis Salam, bulan dia punya bentuk dia, shape dia macam mangkuk. Maksudnya dia separa bulan, lepas tu dia macam ada lengkuk sikit. Mangkuk. Sedangkan bulan tidak pernah menjadi sedemikian belahan mangkuk melainkan pada malam ke-7 ataupun malam ke-21. Cuba korang cek sekarang. Siapa rumah dia ada tu? Ini pandangan Imam Izzuddin Ibni Abdis Salam Dia kata kalau nak tengok Lailatul Qadar, tengok bulan. Sebab biasanya pada malam 21 dengan malam ke-7 berlakunya fenomena di mana bulan tu, shape dia, bentuk dia seperti mangkuk. Mangkuk yang berlekuk sikit macam tu. Cuba korang tengok bulan kat luar. Siapa rumah dia kat tingkap? Bolehlah tengok Adakah yang dah tengok? Khalil tak tengok, Khalil? Ke rumah tak ada tingkap? Ada kondo. Apa sandaran, apa hadis yang dia gunakan untuk menguatkan hujahnya? Ada hadis yang pertama, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan uritu lailatul qadri thumma aiqazani ba'du ahli fanasituha faltamisuha fil ashri ghawabir. Aku pernah bermimpi melihat Lailatul Qadar. Ada hadis Nabi menyebutkan aku pernah bermimpi melihat Lailatul Qadar. Kemudian isteriku membangunkan aku. Maksudnya tengah tidur lah. Nabi nampak Lailatul Qadar tu ketika dalam tidur. Ketika dalam mimpi. Tapi tak disebutkan apa yang Nabi nampak. The point is Nabi nampak berlakunya Lailatul Qadar ketika itu. Kemudian isteri dia kejut. Lalu isteriku membangunkan aku sehingga aku lupa tentang malam tersebut. Maka carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang berbaki, 10 malam yang terakhir lah. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu syaqqi jafnatin. Nabi mengatakan, siapakah di antara kalian yang ingat ketika bulan purnama besar terbit ataupun muncul yang mana bentuknya seperti belahan mangkuk yang besar. Inilah hadis ni, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis bulan tu bentuk macam mangkuk, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sebab itulah Imam Izzuddin Ibni Abdis Salam dia membawakan hujah berdasarkan hadis-hadis yang saya bacakan tadi lah. Ada 3 hadis tu. Yang pertama, Nabi pernah nampak malam Lailatul Qadar tu, tapi Nabi tak ingat malam ke berapa sebab dia dah lupa. Dia pernah mimpi tu, lepas tu dia dilupakan sebab isteri dia kejut lah. Kacau. Kita katakan bahasa mudahnya, fahamnya macam kacau lah. Sampai Nabi terlupa benda tu berlaku pada malam keberapa. Tapi ada hadis lain menyebutkan Nabi nampak ketika itu bulan seakan-akan berbentuk seperti mangkuk. Sebab itulah Imam Izzuddin Ibni Abdis Salam berdasarkan 3 hadis ni dia pilih pandangan yang mengatakan Lailatul Qadar tu malam ke-21. Sebab bagi dia bulan seperti mangkuk tu tak berlaku kecuali malam ke-7 dengan malam ke-21. Faham tak? Korang boleh faham tak dia punya stand dia tu macam mana? Kita tak kata 21 tu paling tepat Kita just nak faham macam mana cara dia jump into conclusion. Macam mana dia dapat conclusion tu. Itu antara benda yang kita nak belajar lah. Kalau kita berpegang kepada pandangan Imam Izzuddin Ibni Abdis Salam ni dah lepas lah. Dah lepas. Tapi adakah itu satu-satunya pandangan? Bukan Sebenarnya ada banyak lagi. Ada ulama yang berpendapat malam ke-23, ada yang mengatakan 25, 27 antara yang famous malam yang ke-27. Itu antara pandangan Imam An-Nawawi. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i sendiri teman-teman
ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri berbeza pendapat tentang bila malam Lailatul Qadar tersebut. Bila berlakunya Lailatul Qadar tersebut. Jadi korang tak perlu runsing lah. Sebenarnya yang patut kita tekankan ataupun fokus penyataan ataupun pesanan Nabi tu tentang memburu Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir. Tepatnya pada malam ganjil. Pada malam ganjil. But doesn't mean malam genap tak ada berlaku Sebagai ulama ada tau berpendapat malam genap pun ada Lailatul Qadar. Sebab itulah antara recommendation dalam kebanyakan scholars recommendkan kepada kita untuk pulun je 10 malam terakhir tu sama ada genap ataupun ganjil, so that kita keluar daripada khilaf. Sebab pandangan ulama terlalu banyak kan, ada kata 21, ada kata 23, 22, 25, 27, 29. So untuk settlekan khilaf yang berlaku ni, perbezaan pendapat yang terlalu banyak, cara solusi paling mudah adalah kita buat semua, settle. So doesn't mean that kalau kita dah beramal pada malam ke-21 doesn't mean kita boleh skip je. Jangan cara nak selamat, cara nak keluar daripada khilaf ataupun perbezaan pendapat ulama yang sangat banyak ni tentang bila berlakunya Lailatul Qadar, dengan cara yang paling selamat adalah kita pulunlah 10 malam terakhir tersebut, sama ada ganjil ataupun genap. So apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau wanita uzur nak buat apa kalau terbangun setiap malam? Okey, ada soalan dari IG Ain Hani. Okey, itu antara yang kita nak bincangkanlah pada malam ni. So apa yang kita kena buat untuk Lailatul Qadar ni? Nak dapat? Kena buru. Sebab Nabi mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil witri bin ashril awakhir tadi kan. Burulah, carilah. Kalau terjemahan yang biasanya carilah lah. Sebenarnya burulah Lailatul Qadar tu pada malam ganjil 10 malam terakhir. So apa yang kita kena buat? Minimum kalau di sisi Imam Asy-Syafi'i teman-teman sama ada di kelas ataupun di IG, minimum untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan solat Isyak secara berjemaah. Solat Isyak berjemaah. Sebagai ulama mengatakan yang paling minimum yang kita boleh buat adalah solat Isyak berjemaah, kemudian berazam untuk subuh berjemaah. Isyak berjemaah, subuh berjemaah. Jadi yang terbaiknya kalau dia buat dua-dua lah, Isyak dengan subuh. Ataupun dia buat salah satu, sama ada Isyak ataupun subuh. Yang bagusnya buat dua-dua lah secara berjemaah. Kenapa? Kerana ada hadis yang menyebutkan orang yang melakukan solat Isyak secara berjemaah, fadilatnya ataupun ganjarannya seakan-akan dia menghidupkan separuh malam. Isyak berjemaah siapa yang solat Isyak berjemaah, dia sama seperti dia dah beribadah separuh malam. Dia qiyam separuh malam. And then kalau orang tu solat subuh berjemaah, seakan-akan dia telah qiyam ataupun dia telah melakukan ibadah malam sepanjang malam. Sebab itulah sebagian ulama mengatakan paling common kita nak kejar Lailatul Qadar ni, solatlah Isyak berjemaah ataupun subuh berjemaah. Okey. Kemudian Imam Izzuddin Ibni Abdissalam dia mengatakan antara perkara yang sangat disunnahkan untuk orang yang nak cari Lailatul Qadar ni adalah memperbanyakkan memuji dan juga berdoa. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bertasbih dan juga berdoa. Terutama dengan doa yang paling banyak dibacakan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada Aisyah doa ketika Lailatul Qadar. Kalau nak dapat Lailatul Qadar tu pada 10 malam terakhir, bacalah doa tersebut. Nabi ajarkan kepada isteri Nabi Aisyah, which is doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya rasa semua orang hafal ke doa ni. Hafal ke? Ada ke yang tak hafal? Ustaz, kalau yang kat masjid tu dia tambah karimun, halimun tu apa? Apa? Allahumma innaka afun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh, dia tambah lafaz. Panjang. Dia menambah lafaz dalam hadis tersebut lah. Sebenarnya kalau dalam bab doa tak ada masalah. Boleh je. Cuma dalam hadis ringkas saja. Dalam hadis Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau ni maha afu,
Maha Pengampun dan sukakan keampunan, suka memaafkan. Jadi maafkanlah aku. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada perbincangan lah tentang lafaz afu ni apa. Beza afu dengan maghfirah. Secara asasnya afu ni maksudnya bila memaafkan tu dia bukan setakat Allah tu dah maafkan, Allah padam dalam catatan amal. Itu level afu dipadamkan kesalahan kita tu dalam catatan amalan. Hafal. Kenapa suara jadi garau? Tak tahulah, saya tak pakai mic tau dekat IG ni. Saya mic saya ni dekat kelas, dekat Meet, Google Meet. Jadi saya minta maaf lah dekat teman-teman dekat IG live ni. Itu yang pertama. Jadi antara yang boleh dilakukan ataupun dikerjakan untuk teman-teman yang uzur syar'i kan, orang yang datang haid especially lah, ataupun nifas, orang yang tak boleh berpuasa di siang hari, orang yang uzur lah, terutama kaum hawa kan, antara yang menjadi concern ataupun kerisauan ramai para wanita adalah kalau mereka tak boleh puasa, maksudnya dia orang tak dapat Lailatul Qadar. Ini antara salah faham yang sangat besar dalam masyarakat kita. Sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya kalau kita uzur sekalipun, kita masih boleh mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni dia bukan hanya boleh diburu dengan ibadah-ibadah yang bersifat ritual seperti solat kan, solat yang pelbagai pada kita qiyam tu, adanya tarawih, adanya solat taubat, solat tahajud dan sebagainya. Lepas tu bacaan Al-Quran dan sebagainya lah. Jadi semua tu tak boleh dikerjakan oleh teman-teman yang uzur syar'i, yang haid, yang nifas dan sebagainya. Jadi yang benda yang terlepas pandang oleh ramai sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang uzur, terutama yang wanita lah kan, adanya ibadah lain yang boleh mereka lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama sekali doa. Berdoa tu ibadah teman-teman. So ramai orang ingat ibadah ni ataupun benda yang kita nak buat ni pada malam Lailatul Qadar ni sekadar solat ataupun baca Al-Quran. Sebenarnya yang lebih dituntut adalah banyak berdoa. Lailatul Qadar ni kena banyak berdoa sebenarnya. Itu sunnah yang paling sangat-sangat dituntut, sebab Nabi mention specifically dalam hadis Lailatul Qadar ni malam berdoa. Sebenarnya kalau kita ingat lagi tak dalam kelas yang lepas, fiqh Ramadan yang awal-awal dulu, saya bawakan fatwa Imam An-Nawawi mengatakan sebenarnya sepanjang Ramadan tu adalah apa? Waktu apa? Siapa ingat lagi? Waktu di buff. Waktu berdoa, betul. Kata Imam An-Nawawi, sebenarnya orang yang berpuasa daripada masuknya waktu fajar, start dia puasa sampailah dia berbuka, itu sebenarnya waktu afdal berdoa. Sebenarnya siang tu pun sebenarnya kita afdal berdoa sepanjang siang bulan Ramadan. Apatah lagi malam hari, apatah lagi Lailatul Qadar kan. Jadi sebenarnya bulan Ramadan tu sendiri adalah bulan berdoa. Bulan memperbanyakkan doa, sebab ketika itulah satu-satunya momen di mana doa sangat cepat dimakbulkan, bulan Ramadan itu sendiri. Jadi kalau ada teman-teman yang uzur, yang datang haid, datang nifas dan sebagainya, tak boleh nak solat, tak boleh nak baca Al-Quran, kenapa korang tak banyakkan berdoa? Sedangkan doa lah yang paling dituntut sekali ketika Lailatul Qadar ni. Lepas tu ada juga amalan lain yang boleh dilakukan. Kita dah cerita dalam kelas yang lepas, yang mana orang uzur tak boleh puasa, tapi dia boleh dapat pahala puasa. Kawan-kawan kat IG mungkin tak tahulah kot, yang dekat dalam kelas tahu kan. Korang tak puasa, tapi korang boleh dapat pahala puasa. Apa? Bagi orang buka makan. Betul. Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Memberi makan kepada orang yang berpuasa tu bagi dia makan ketika berbuka. Jadi Imam Izzuddin Ibni Abdissalam dia menyebutkan satu teknik khas lah bagi orang yang tak boleh berpuasa ataupun orang berpuasa sekalipun. Antara trik untuk kita dapat pahala puasa adalah bagi makan orang yang berpuasa, bagi makan orang berbuka, iftar. Jadi sesiapa yang memberikan makan, sesiapa yang bagi orang berpuasa tu makan, berbuka puasa, dia dapat pahala yang sama macam orang tu buat sepanjang dia berpuasa. So kalau korang tak puasa,
Korang sebenarnya boleh dapat pahala puasa dengan cara bagi makan orang yang berpuasa ataupun sahur. Dalam hadis sebut berbuka, iftar. So kenapa tak buat? Sebab tak tahu, betul tak? Sebab kita tak tahu. Jadi sebenarnya tak betul tanggapan yang mengatakan Lailatul Qadar ni hanya untuk orang yang tak uzur, untuk orang lelaki kan, untuk orang yang boleh solat, boleh baca Al-Quran. Orang yang datang haid macam seakan-akan macam rasa ketinggalan, rasa macam unfair dan sebagainya. Sebenarnya tak. Ada banyak cara korang boleh buat untuk menyamai, bahkan tantah boleh potong orang yang melakukan ibadah. Banyak berdoa, lepas tu bagi makan orang, berbuka puasa, korang dapat pahala yang sama. Bahkan semua ibadah yang dia buat sepanjang puasa tu korang dapat dengan hanya membagi makan kat dia. Korang rasa tu fair ke tak fair? Nampak tak? Seakan-akan macam tak fair lah kan. Tapi itulah rahmat dan juga keluasan yang Allah berikan kepada orang yang uzur. Easy pahala, Mahmud kata. Betul? Easy pahala. Kena cari budak-budak tahfiz sebab banyak mengaji. Betul? Kita dah cerita kan pada minggu lepas. Macam mana cara kita nak cari orang tu. Orang yang macam mana. Kalau korang boleh cari anak-anak yatim, orang-orang yang banyak baca Al-Quran, korang bagi je dia makan, korang dapat pahala tu terus. Pahala dia pada hari tu. Rugilah kalau tak buat. Dalam hadis yang lain, Imam Izzuddin Ibni Abdissalam mengatakan antara perkara yang sangat dituntut untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah banyaknya bertasbih. Banyaknya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan sebenarnya tasbih lebih utama dari berdoa. Ini pandangan Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Bertasbih memuji Allah tu lebih utama dari berdoa memohon sesuatu dari dia. Kita puji Allah kan. Kalau kita cuba nak compare antara puji Allah dengan minta sesuatu dari Allah, mana yang lebih utama? Itu antara yang dia bahaskan lah. Menurut Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, yang lebih utama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada hadis yang menyebutkan qala Allahu azza wa jalla, ada hadis kursi menyebutkan man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti sa'ilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, sesiapa yang sibuk, sesiapa yang syaghalahu, yang terlalu sibuk, terlalu kerap, terlalu banyak memuji aku, mengingatkan aku, berzikir kepada aku sampai dia lupa nak berdoa, sampai dia lupa nak minta hajat dia sendiri kan. Sedangkan dia tu ada banyak hajat kan. Korang sendiri kan ada hajat masing-masing, ada benda yang korang nak kan dalam hidup. Tapi sebab korang terlalu banyak berzikir kan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan sebagainya, terlalu banyak berzikir sampai korang aku lupalah nak minta. Korang terlalu banyak berzikir. Ini khusus especially bagi orang-orang yang kaki berzikir lah kan. Kita dah sebutkan dalam minggu lepas, minggu-minggu sebelum ni, setiap orang ada sisi kuat dia. Ada orang dia kuat puasa, tapi dia baca Al-Quran dia kurang sikit. Ada juga orang lain baca Al-Quran dia power. Dia boleh baca 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk sekali baca. Dia seronok baca Al-Quran, tapi puasa ala kadar je, biasa-biasa je. Macam itulah, ada juga di mana orang yang kuat berzikir. Dia boleh berzikir tu berjam-jam kan. Boleh berselawat lama, dia suka berzikir, mulut dia suka berzikir. Tapi dia tak sempat berdoa. Sedangkan dia ada juga hajat yang dia nak. Jadi hadis ni mengatakan, Allah menyebutkan dalam hadis kursi, man syaghalahu zikri an mas'alati, sesiapa yang terlalu sibuk, terlalu banyak berzikir sampai dia lupa untuk meminta kepada aku, dia lupa untuk berdoa, a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin, nescaya aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih afdal, sesuatu yang lebih baik, yang lebih bagus berbanding dari apa yang dihajatkan oleh orang-orang yang selalu meminta. Maksudnya Allah nak katakan kat sini, orang yang banyak berzikir ni sampai tahap dia lupa nak berdoa, nescaya Allah akan bagi dekat dia apa yang dia nak, lebih dari tu. Allah akan berikan kepada dia lebih baik daripada apa yang dia nak minta. Dalam ayat ni dah menunjukkan sebenarnya Allah tahu, walaupun kita tak minta, Allah dah tahu sebenarnya apa yang kita nak, betul tak? Kerana ilmu dan juga keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu, Allah dah maha tahu apa yang kita hajatkan. Tapi secara asasnya Allah menyuruhkan kita untuk berdoa, meminta. Sebab
prinsip dalam agama, apa saja yang kita nak, kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada kes di mana seseorang tu dia terlupa minta. Dia terlupa bukan sebab dia tak ingat Allah. Dia terlupa sebab dia teringat Allah. Dalam konteks, dia terlalu banyak berzikir. Kita dah sebut tadi kan, hadis tadi. Dia terlalu banyak berzikir sampai dia lupa nak berdoa. Sampai dia kurang berdoa. Jadi, Allah memberikan satu pujian ataupun kredit. Allah approve ibadah orang ni banyaknya berzikir sampai dia tak sempat untuk berdoa, dengan ganjaran Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia nak dalam hati dia tu. Selalu lepas solat nak wirid, nak zikir laju-laju sebab nak doa banyak-banyak and lama. Rupa-rupanya sebaiknya yang lebih baik. Betul? Sebab tu dalam sunnahnya adalah zikir kan selepas solat. Sebab tu kita jangan senang-senang nak kata orang tak berdoa tu lepas solat tu orang sombong. Sebab ada setengah orang kan, saya baca dekat internet cakap kan, orang tak berdoa lepas solat ni orang sombong. Jangan macam tu teman-teman. Sebenarnya sunnahnya adalah berzikir selepas solat tu. Nabi spend time untuk berzikir. Ada zikir-zikir yang Nabi bacakan selepas solat. Kalau kita nak berdoa, ada masa terpulanglah. Tapi jangan kita tohmah, jangan kita judge orang yang tak berdoa selepas solat tu seakan-akan dia ni tak meminta kepada Allah Ta'ala. Sebab tempat untuk berdoa, solat tu sendiri adalah doa teman-teman. Lepas tu ada banyak position di mana kita dah berdoa ketika solat. Tadi dalam sujud kan, kita boleh minta dalam sujud. Setiap kali sujud tu boleh berdoa. Sebab itulah waktu di mana kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. And then duburis solah dalam hadis kan, di akhir solah tu ulama bincang pula. Yang dimaksudkan dengan berdoa di akhir solah tu, adakah sebelum salam ataupun selepas salam? Jadi sebagai ulama berpendapat yang sebenarnya maksud hadis ni, murad ataupun maksud hadis ni adalah ketika tahiyat tu sebelum bagi salam. Itu tempat berdoa. Sebelum kita habis kan, sebelum kita dah habis tahiyat tu, lepas tu kita baca doa. Kita sementara tunggu imam bagi salam tu, kita dituntut untuk membacakan doa. Okey. Jadi jangan kita senang-senang dia cakap orang yang tak berdoa berjemaah kan. Berdoa silakan kalau kalian nak berdoa. Tapi kalau kita nampak orang tu tak berdoa ataupun dia masih berzikir lagi, janganlah kita tomah kawan kita tu sebagai orang yang sombong. Sedangkan rupa-rupanya member tu dah banyak minta dalam sujud dia sebelum bagi salam kat tahiyat kan. Lepas tu dia sibuk dengan berzikir. Sedangkan Allah dah sebut dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis tu riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis Hasan Sahih. Orang yang sibuk dengan berzikir ni, Allah akan makbulkan doa dia walaupun dia tak minta lagi. Bahkan Allah akan bagi lebih dari tu sebab dia disibukkan dengan zikir berbanding meminta. By logic, mana yang lebih baik korang rasa? Kita meminta sesuatu dari Allah ke ataupun kita memuji Allah? Memuji. Memuji kan? Bila kita puji seseorang, bila orang tu senang dengan kita, ni antara kita sesama manusia, mana yang lebih orang suka? Kalau kita nak something dari orang tu kan, kita puji-puji dia ke ataupun kita minta-mintaan? Secara psikologinya Kena jilat-jilat tu. sebenarnya orang akan lebih senang nak memberi. Manusia, fitrah manusia, kita bercakap tentang manusia, orang akan lebih senang hati untuk memberi. Bahkan kadang-kadang dia bagi tu lebih lagi kan. Kita harapkan biasa-biasa je, tapi sebab dia senang dengan diri kita, dia redha dengan kita, dia gembira, dia happy berkawan dengan kita kan, dia sanggup bagi kan, spend duit yang kita tak terfikir pun banyak macam tu kan. Contoh kalau ada bos-bos yang baik-baik hati kan, tengok pekerja bagus, itu dengan orang tau, itu dengan sama manusia, apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebab itulah sebagai ulama seperti Imam Izzuddin Ibn Abdissalam ni, dia menekankan sebenarnya lebih afdal adalah kalau kita nak compare antara dua ibadah, sama ada banyak berdoa ataupun banyak berzikir, mana yang lebih afdal? Dia mengatakan yang afdal adalah banyak berzikir. So zikir orang yang datang hit boleh buat ke tak? Yang tanya tadi dekat IZ kan. Remember me, I will remember you. Betul? Nama apa ni? Nama awak ni tulisan Korea. Annyeong ke? Saya tu je saya tahu kan. Sampai kena tegur tak tahan tu. Macam bertasbih tu lah, kita kira berdoa jugalah, ada banyak fadilat zikir. Betul? Dekat masjid kampung selalu kena tegur sombong, tak ikut sekali berdoa dengan pakcik-makcik.
Khusyuk kata. Fatihah Khalid kata betul, macam Arab pun more to zikir, doa dah banyak dalam solat. Betul. Itu antara sunnah yang agak dilupakan lah dan agak janggal. Apatah lagi sebahagian senior-senior kan, ataupun sebahagian orang tua-tua kita, dia memandang serong orang yang meninggalkan doa lepas solat kan, ataupun yang selalu berzikir, tak join, tak tarah tangan. Dia pandang selek macam member tu buat benda yang berdosa besar sangat kan. Sedangkan itu lebih kepada pilihan masing-masing lah. Tak perlu kita nak judge orang. International kelas ni, kenapa tu? International kelas. Boleh. Jadi dah ada 3 benda yang kita sharekan dekat teman-teman dekat IG, yang mana yang menjadi concern ataupun kerisauan sesiapa yang datang haid, nifas kan, yang uzur syar'i. Banyak benda dia boleh buat. Dia boleh baca doa. Korang doa lah 3 jam, 4 jam. Lepas tu dia boleh berzikir. Kita dah sebutkan tadi kan, berzikir tu sebagian ulama mengatakan lebih afdal dari berdoa. Zikir ada banyak. Korang boleh Google. Saya tak sempat nak listkan semua. Kalau ada masa saya boleh kongsikan lah. Tapi korang boleh zikir. Apa saja yang zikir-zikir yang ada dalam hadis lah, yang korang rasa selesa, dekat dengan hati korang personally kan. Setiap orang ada preference masing-masing. Selawat, benda tu tak terikat dengan suci ataupun tak suci. Jadi boleh buat. Lepas tu bagi makan orang yang berpuasa. Korang datang haid sampai nak raya nanti, tak mengapa, jangan risau. Bagi makan dekat orang yang berpuasa. Korang dapat pahala orang yang berpuasa tersebut. Nak lagi advance, saya dah ajar dalam kelas yang lepas kan. Bagi makan tu pula, korang carilah orang-orang yang bagi korang dia tu ada kedudukan yang tinggi. Orang-orang yang soleh, ataupun korang tahu dia ni lebih baik daripada kita. Contohnya anak-anak yatim kan. Anak yatim ada doa ataupun kedudukan yang mustajab, kedudukan yang lebih tinggi dari kita. Ataupun korang bagi budak tahfiz ke, orang-orang yang korang rasa doa dia mustajab ke, orang-orang soleh, orang-orang yang baik-baik. Bagi orang macam ni makan. Tak kisahlah makan berat ke, makan kenyang ke. Di sisi mazhab Syafi'i, kadarnya adalah rutab. Minimum ataupun basic pun rutab, kurma ataupun air. Itu dah memadai. Tapi kalau korang bermurah hati kan, tak kisah untuk bagi proper meals, makanan berat, lagi baguslah. Okay. International class ni ada Korean. Nak buka esok apa tu? Habis sudah. Habis dah bab tu. Habis sudah bab Lailatul Qadar dalam kitab Maqasidus Siyam karya Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Bab seterusnya tentang iktikaf dan juga baca Al-Quran. Difokuskan dalam satu bab lah. Nak makan apa saya nak bagi makan? Oh, nak bagi saya makan. Saya wisal. Cik. Dah ajar dalam kelas kan? Gelak je semua. Okey, habis sudah kita punya sharing malam ni. So esok tak ada kelas Esok Rabu tak ada kelas. Walaupun supposedly ada, tapi esok saya tak ada. Saya ada event lain, urusan lain dengan orang lain. Hari Khamis lah. Hari Khamis tu akan jadi last kita punya kelas. Jumaat kelas sirah. Lepas tu minggu depannya dah raya kan? Isnin, Selasa. Selasa tu orang dah balik kampung. Raya hari Rabu kan mungkin. Sekejap kan? Kita dah go through kelas ni lebih kurang 3 minggu ke 4 minggu. Sekejap je kan Ramadan sebenarnya. Kalau kita zikir lepas tu tertidur, tidur kita tu kira zikir ke tak? Maziah tanya, kalau kita zikir lepas tu tertidur, tidur kita tu kira zikir ke tak? Ada perbincangan sebenarnya. Tidur bagi orang yang berpuasa. Sebenarnya ada perbincangan dalam kalangan ulama tentang orang yang berpuasa tu, ini kalau dalam kes siang hari ataupun kalau malam hari. Okay, kita jawab yang pertama lah, malam hari. Zikir tu dikira apa? Kalau kita tengah berzikir lepas tu tertidur, tidur kita tu kira zikir ke tak? Tidur tu taklah dikira berzikir sebenarnya. Ini kalau dalam kes kita buat sendiri-sendiri lah kan di malam hari. Tapi tidur kita tu boleh mendapat ganjaran iktikaf kalau kita beriktikaf di masjid.
So kalau korang nak dapat privilege pahala yang masih mengalir walaupun korang tidur, iktikaf dekat masjid. Iktikaf di masjid. Okey? So sepanjang korang beriktikaf tu, sebenarnya saya nak cerita tentang iktikaf sebenarnya. Cara iktikaf di sisi mazhab Syafi'i. Dia ada sedikit perbahasan lah. Ataupun apa benda yang kita nak buat. Kalau sempat saya share, bukan esok lah, hari Khamis. Bukan esok, hari Khamis. Silap. Okay, jadi bagi orang yang beriktikaf, walaupun dia tertidur ataupun dia memang nak tidur sekejap kan, sepanjang tidur tu masih mendapat pahala iktikaf tu sendiri. Dalam kelas akhlak lepas, ingat tak saya ceritakan tentang ada ganjaran yang khusus untuk orang yang iktikaf di masjid. Orang yang menunggu waktu solat di masjid. Sepanjang masa tu walaupun dia tidur, dia apa? Ingat lagi tak? Malaikat berdoa. Malaikat akan sentiasa Ampunkan dosa. Malaikat akan mendoakan supaya fulan ni diampunkan dosa sepanjang dia berada di masjid. Selama dia tak terkeluar dari masjid. Selagi dia tak putuskan iktikaf dia lah. Sebenarnya teman-teman, antara benda yang kita jarang beri perhatian adalah niat iktikaf. Sebenarnya masuk masjid tu kita kena niat iktikaf sebenarnya. Untuk dapat pahala iktikaf tu. Ni antara yang jarang kita buat. Kita masuk masjid saja je. Kita kena niat iktikaf sebenarnya. Itu antara benda yang saya nak share lah. Iktikaf ni macam mana sebenarnya? Sebenarnya iktikaf ni macam mana? Itu antara benda yang saya nak kongsikan lah pada hari Khamis ni. InsyaAllah kita punya last kelas fiqh Ramadan. Lepas tu kelas kita habis lah. Tak adalah fiqh Ramadan. Tahun depan pula insyaAllah. So saya akan tutup kelas fiqh Ramadan ni dengan perbahasan iktikaf. Macam mana kita nak iktikaf? Dan sebenarnya sepanjang kita masuk masjid tu, kita tak meniat iktikaf. Itu adalah salah satu kesilapan yang paling fatal lah. Kesilapan paling besar kita mungkin pernah buat. Rugi kita masuk masjid tu tak niat iktikaf. Rugilah. Trauma termiss kelas minggu lepas tak live radio. Jangan. Jangan macam tu. Rakaman panjang kan? Korang tak khatam lagi rakaman. Okey, ada soalan? Dekat IG ada soalan? So maknanya kalau kita kan masjid-masjid kan, rumah lantak air dia buat qiyamul lail kan. 4:30. Tapi kita datang, kita niat iktikaf tu kita tidur. Tidur lah. Kira dah join lah kan. Dah join lah. Iktikaf. Buat bantal lah. Dia tak sesusah yang kita sangkakan lah. Cuma syarat dia kena berniat iktikaf. Kita akan bincangkan tempoh iktikaf tu sendiri. Dalam mazhab Syafi'i dibincangkan tempoh iktikaf. Berapa lama baru dikira sebagai iktikaf? Itu pun ada perbincangan. Lepas tu apa yang kita nak kena buat dan sebagainya lah. So tadi tentang tidur kan. Saya katakan ada perbincangan. Tadi siapa tanya tadi? Maziah Okey. Bagi orang yang berpuasa, ada perbincangan sebagai ulama tentang status orang yang tidur sepanjang dia puasa di siang hari. Sebahagian ulama mengatakan tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Sesiapa yang tidur di siang hari kerana keletihan dia ataupun kerana keperluan dia lah. Setengah orang mungkin dia perlu tidur sebab tak cukup tidur. Ataupun dia nak bangun malam kan. Dia nak qiyam dan dia perlukan rehat tambahan. Dia tidur. Kadang-kadang mungkin lebih sikit dia tidur kan. Ada perbezaan pendapat lah dalam kalangan ulama. Sebahagian ulama dia mengatakan tidur tersebut adalah ibadah. Selama mana dia tidur ketika dia berpuasa tu, selama mana dia tidur itu dinilai sebagai ibadah. Kenapa? Kerana tidur itu menghalang dia daripada dia melakukan pembatal-pembatal puasa. Okay. Dia berada dalam satu naungan kan. Dia ada dalam satu mood puasa. Sepanjang dia berjaga, dia terdedah kepada banyak benda yang boleh mengganggu puasa dia. Apa? Contohnya, membawang. Ataupun tengok benda lucah. Contoh
ataupun tengok benda maksiat lah, ataupun bergaduh dengan orang. Banyak benda yang boleh menjadi mengganggu kualiti puasa dia. Jadi kalau dia decide untuk tidur dan benda tu membantu untuk mengurangkan dia punya kebarangkalian untuk rosak pahala puasanya, tidur itu menjadi ibadah. Tidur itu ibadah bagi orang yang berpuasa. Tidur sambil beramal, betul? Tidur sambil beramal. Jadi janganlah kita hina orang yang banyak ataupun kerap tidur ketika siang hari kan. Sebab dari sisi yang lain, dia sebenarnya bukanlah melakukan kesalahan. Bahkan puasa dia tu lebih terjaga kalau dia tidur berbanding dia jaga. Cuma kita tak boleh nafikan ada sebahagian scholars, sebahagian ulama' memakruhkan perkara tersebut. Antaranya Imam Al-Ghazali lah. Imam Al-Ghazali dia strict sikit dalam bab ni. Imam Al-Ghazali berpendapat tidur tu boleh tapi jangan terlalu banyak. Imam Al-Ghazali cara dia dia membawakan perspektif yang berbeza lah tentang tidur sepanjang berpuasa. Dia mengatakan kalau orang tu banyak tidur di siang hari, dia dah lari dari purpose puasa tu sendiri. Sebab puasa sepatutnya menjadikan seseorang tu lemah. Okey, menjadikan badan kita ni lemah, lesu. Itu antara maqasid puasa. Supaya kita ni sedar keadaan orang yang fakir. Sebab puasa ni antara salah satu tujuannya adalah untuk mendidik diri kita kan. So that bila kita puasa, kita baru realise, oh susahnya orang tak makan, susahnya orang yang tak minum kan, orang yang tak ada makanan. So keadaan kita lemah kan, lepas tu kita pula banyak buat kerja kan, kita ada rutin yang macam biasa di luar Ramadan, kita buat kita buat benda yang sama di dalam bulan Ramadan. So kita jadi macam lesu, tak bertenaga. So ada ganjaran pahala bagi orang yang sedemikian lah di sisi Imam Al-Ghazali. Jadi kalau orang tu banyak tidur, dia tak rasalah penat puasa tu. Bahasa mudahnya macam tu. Pahala tu, ada pahala bagi orang yang penat puasa tu, rasa penat. So kalau banyak tidur, dia tak rasalah penat tu sangat. Jadi Imam Al-Ghazali beranggapan makruh, tak dianjurkan untuk banyak tidur. Boleh nak tidur tapi jangan over lah. Okay? Faham Cikgu Fatih. Ada Cikgu Fatih lah. Cikgu Fatih yang famous tu, MC Plus. So ada khilaf lah dekat sini dalam bab tidur orang yang berpuasa. Jadi korang boleh, sebenarnya benda tu boleh diharmonikan. Dia terpulang kepada niat kita lah. Tidur tu untuk apa? Ketika kita berpuasa kan. Setiap orang dia berbeza hajatnya. Kalau korang rasa dengan tidur tu puasa korang lebih selamat, bolehlah ambil pandangan pertama lah. Pandangan tu antaranya disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kitab dia lah Lataiful Ma'arif disebut. Dia memang sebut tentang tidur ketika puasa. Jadi tak ada masalah. Kalau korang perlukan tidur, tak cukup tidur kan, apatah lagi musim-musim panas ni kan, tengah hari. Kalau kat kampung saya panas. Panas betul. 37, 38 darjah Celsius siang hari kan. Tidurlah, tak ada masalah. Iktikaf tu dekat masjid je ke? Dekat masjid saja. Itu pun ada perbincangan juga dalam mazhab Syafi'i. Esok hari Khamis saya akan ceritakan lah. Tapi secara umumnya di masjid. Iktikaf tak terpakai di rumah. Kat rumah tak dikira sebagai iktikaf. Kalau saya tidur, saya mimpi saya solat sunat, dapat pahala solat juga tak? Oi. Ain Hani. Kalau saya tidur, saya mimpi saya solat sunat, dapat pahala solat juga tak? Oh. Level-level wali aku. Awak ni wali ni saya rasa. Saya tak terfikir pula macam tu. Kalau dia tidur, dia mimpi solat, dapat pahala solat tak? Secara asalnya tak dapat lah. Ain sebab itu hanya mimpi, bukan realiti. Cuma bagi saya lah, menurut saya kalau mimpi solat sunat tu mungkin itu adalah isyarat untuk kita terjaga dan dorongan untuk melakukan solat sunat tersebut lah. Tapi adakah kita mendapat ganjaran? Tak dapat. Sebab mimpi tu bukan ibadah. Dan mimpi bukan hujah dalam agama kita lah. Sekalipun kita mimpi benda yang relate dengan agama kan. Ada setengah orang kadang-kadang dia mimpi benda-benda berkaitan dengan agama. Boleh jadi.
Kita tak tahu kan siapa dalam kalangan kita ni, teman-teman semua. Ada yang dekat hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia mimpi sesuatu yang berkaitan dengan agama, tetap tak membawa satu hujah, tak boleh dijadikan hujah yang solid. Benda ni dibincangkan juga oleh para ulama lah dalam usul fiqh. Contohnya mimpi tu dia bercanggah dengan syarak. Boleh jadi juga. Sebab mimpi ni sebenarnya ada satu perbahasan yang khusus lah. Surau Taman Perumahan macam mana? Aduh, saya nak cerita Khamis ni. Tapi yelah, takut korang dah nak iktikaf malam ni kan. Okey, saya spill sikit lah ya. Di sisi mazhab Syafi'i, iktikaf mestilah dilakukan di masjid. Mestilah dilakukan di masjid atau di musalla. Atau di musalla, surau. Maksudnya, apa sahaja tempat yang mana orang iktiraf. Orang jadikan tempat tersebut tempat solat berjemaah. Memang khusus untuk solat berjemaah. Jadi, boleh beriktikaf di situ. Cuma dalam mazhab Syafi'i dibincangkan tentang mana yang afdal. Yang afdal adalah di masjid. Masjid jami'. Masjid jami'. Apa yang dimaksudkan dengan masjid jami', teman-teman? Masjid jami' ni maksudnya masjid yang ada solat Jumaat. Masjid yang ada solat Jumaat. So kalau surau korang tu ada setengah surau dia buat solat Jumaat kan? Itu sebenarnya dah dikira jami' sebenarnya. Itu dah dikira masjid jami'. Walaupun nama dia surau. Faham tak? Alasannya kenapa? Kerana masjid jami' ni jemaahnya lebih ramai. Dan itu adalah tempat yang lebih afdal bagi qaryah tu lah. Bagi komuniti tersebut. Jadi afdalnya melakukan iktikaf di situ. Cuma kalau ada orang tu jauh dari masjid kan, tapi yang dekat perumahan dia tu surau, boleh lah. Boleh, masih boleh dilakukan iktikaf tersebut. Dekat rumah tak boleh sebab ada juga orang ingat iktikaf ni boleh dekat rumah. Tak boleh. Tak dikira sebagai iktikaf. Kalau dia buat solat taubat, solat hajat, solat tahajud dan sebagainya, sekadar amalan tersebutlah. Dia tetap dikira qiyamul lail, dapat pahala qiyamul lail tapi tak dapat pahala iktikaf. Iktikaf ni ada ganjaran yang khusus. Faham Syahirah Ilyana, kalau kita bangun malam untuk berzikir dan berdoa tapi dalam keadaan tak menutup aurat yang sempurna, tak pakai tudung, adakah dikira tidak beradab kepada Allah? Tak. Boleh, tak ada masalah. Zikir ni dia tak mensyaratkan kita untuk menutup aurat dengan sempurna. Sebenarnya lah. Bahkan bacaan Al-Quran sekalipun. Boleh baca Al-Quran kalau tak tutup tudung. Kalau tak pakai tudung. Boleh sebenarnya. Benda ni dibincangkan oleh para ulama lah. Zikir ni dia lebih luas. Zikir dan doa ni dia lebih luas. Korang baring pun boleh berzikir, boleh berdoa. Korang terlentang pun boleh. Korang berdiri pun boleh. Dia tak ada satu satu ketetapan yang formal sebenarnya. Tidak seperti mana kita melakukan solat. Okey? Ada soalan lagi sebelum kita end kelas? Dah lewat dah. Ustaz, satu soalan. Ya. Ada Kalau yang itikaf tu kan kita niatkan Ustaz. Lepas tu macam kita keluar daripada masjid, pergi tandas ke, yang kita masuk balik kita kena niat baru ke? Kalau kita pergi tandas, kena niat baru ke? Kita keluarlah daripada masjid kan. Kita pergi tandas macam tu. Lepas tu kita nak masuk balik tu, itikaf tu kita kena niat baru ke? Betul, kena niat balik. Niat itikaf balik. Okey, masih Ustaz. Sama. Nanti kita cerita. Apa yang boleh mengcancelkan itikaf tersebut? Tunggulah Khamis. Tapi malam ni ramai dah nak pergi itikaf kan? Sekarang saya buat kelas lagi, sambung lagi kan, korang jadi itikaf dalam live ni pula. Tak boleh lah macam tu. Jim Nun Alif Nun nak tanya, Lailatul Qadar boleh jadi pada beberapa malam ke dalam satu bulan Ramadan satu malam je?
Mengikut pandangan majoriti ulama, satu tahun tu sekali sahaja. Satu bulan Ramadan tu of course lah sekali sahaja. Ini pandangan yang paling masyhur lah dalam kalangan ulama. Sebab tu lah kita kena cari sebanyak mungkin. Sebab kita tak tahu bila exactly berlaku. Cuma yang kita sebutkan tadi adalah pandangan peribadi Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Setengah ulama dia memang fokuskan kepada malam yang dia dah decide lah berdasarkan ijtihad dirinya lah. Sebab malam tu memang berlaku sekali sahaja. Sebab tu saya katakan tadi, ikut saranan yang paling make sense yang telah digariskan oleh para ulama adalah carilah di 10-10 malam terakhir tersebut, so that kita dapat keluar daripada khilaf lah. Lambatlah Khamis. Lambat sabar. Lailatul Qadar 27 je. Gurau. Okey, kalau tak ada apa-apa kita end kelas. Dah lewat dah. Orang perempuan boleh iktikaf ke masjid ke? Awal puasa hari tu saya terfikir nak solat tarawih, banyak tengok orang lelaki je yang buat. Orang kita nak bincang hari Khamis. Okeylah, saya jawab je lah. Orang yang uzur tak boleh. Tak boleh iktikaf. Dia tak boleh masuk masjid. Okey. Tapi dia masih boleh qiyam Dia masih boleh qiyamul lail lah dengan cara yang kita dah sebutkan tadi. Cuma tak boleh iktikaf saja. Okey. Sebenarnya cara paling simple kalau orang yang haid, nifas kan, korang belanjalah orang makan sebanyak-banyaknya. Itu cara yang paling senang. Cara yang paling effortless lah, cuma kena keluar duit sikit lah. Sedihnya kelas fiqh Ramadan dah nak habis dah. Terima kasih atas ilmu. Sama-sama. Macam mana sebut nama awak ni? Bahasa Korea ni? Annyeong ke? Saya ni word Korea saya tahu tu je. Ataupun apa lagi lah? Kamsahamnida. Genchana. Genchana. Sebut Genchana je lah. Genchana. Okay. Jadi memang betul lah kelas fiqh Ramadan kita akan melabuhkan tirainya pada hari Khamis ni. And then kita akan bertemu lagi insya-Allah pada Ramadan yang akan datang. InsyaAllah kalau ada umur yang panjang kan, kita semua ada rezeki, kita belajar lagi Ramadan. Sebab saya cakap kan kat awal-awal kelas dulu, bab puasa ni dia syok belajar bulan puasa je. Di luar Ramadan jaranglah orang minat sangat nak baca buku tentang puasa, nak baca hadis-hadis puasa, nak go through perbahasan puasa. Sebab vibe tu dah hilang, betul tak? Kita sendiri akan sedar perubahan diri kita bila Ramadan tu dah habis nanti. Sangat berbeza lah. Jadi hargai masa yang masih ada. So terima kasih semua yang dah join daripada awal sampai yang masih bertahan lah sampai sekarang. Hopefully korang dapat lah something dalam kelas kita ni. Patutlah nampak macam Amira. Apa tu? Amira. Oh, Amira. Okay. Gwencana Amira. Okay. So terima kasih teman-teman di IG. Saya sebenarnya test je ni dekat IG ni. Terima kasih teman-teman di Instagram sudi join. Okay, minta maaf lah seberkurang sebab saya tak on apa-apa mikrofon kat sana. Kalau korang berminat nak join kelas kami, boleh DM saya dekat mana-mana lah. Kat IG ke, dekat Twitter ke. Nanti saya bagi link daftar kelas lah. Jadi, esok tak ada kelas. Khamis, kelas fiqh Ramadan yang terakhir. Lepas tu, Jumaat, kelas sirah terakhir. And then kita cuti raya lah. Saya anggarkan seminggu lah. Raya, Rabu. No, 2 minggu. Kemungkinan 2 minggu kita punya cuti kelas. Tengoklah macam mana. Saya tengok keadaan. Seminggu ataupun 2 minggu lah. Terpulang kepada keadaan masing-masing lah. In case kalau korang cuti berapa lama? Kalau raya hari Rabu, korang cuti sampai Ahad? Minggu tu je. Minggu tu je lah. Yeah. Sebab PM tak bagi cuti lama-lama kan. Kita kena semangat kerja.
Saya workaholic. Okey, kalau dah hari biasa nanti masuk bulan Syawal, kelas kita macam biasalah jadualnya. Setiap Selasa dan Jumaat. Tak ada lagi setiap malam Cukup-cukup lah tu. Saya pun tak tak larat lah luar Ramadan nak buat setiap malam. Kalau buat setiap malam boleh, tapi sejam macam tu lah. Alright. So kita akan back to basic, back to origins setiap Selasa dan juga hari Jumaat. Okay. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Cuti sebulan. Khamis nanti ada live IG juga ke pasal iktikaf? Khamis tengok dulu lah. InsyaAllah saya cuba buat kalau saya ingat. Okay. Terima kasih semua. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Okey, selamat berpuasa, selamat bersahur. Malam ni malam yang ke-23 Ramadan. Malam ganjil. Jadi do your best untuk kita semualah. Buat mana yang termampu. Siapa yang mampu buat banyak, buatlah banyak. Siapa yang mampu buat sikit, buatlah sikit. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Okey. Siapa yang dah solat Isyak berjemaah dan juga tarawih tadi, alhamdulillah lah. Maksudnya kita dah dapat lah ganjaran setidak-tidaknya seakan-akan kita dah qiyam separuh malam. Jadi lega sikit lah. So kalau mampu tambah lagi dengan solat-solat yang lain ataupun bacaan Al-Quran dan sebagainya lah. So kita dapat chances tu lebih tinggi. Okay. Bagi yang tak solat Isyak berjemaah nanti, cuba untuk solat subuh berjemaah. So korang dapat ganjaran seakan-akan qiyam sepanjang malam. Okay. And puasa, jangan, again saya remind, jangan kita underestimate puasa di siang hari tu. Sebab kita dah masuk fasa terakhir Ramadan kan. Dan kita anggap puasa tu adalah sekadar imsak semata-mata, sekadar menahan lapar dan dahaga. Jangan. Still kena buat yang terbaik, still kena jaga kualiti puasa kita. Jangan buat benda mengarut. Jangan buat benda yang bukan-bukan sepanjang kita puasa siang hari tu. Sebab sebahagian ulama' saya sebutkan kat sini, sebahagian ulama' mengatakan Lailatul Qadar tu, dia punya penentuan diterima ataupun dapat Lailatul Qadar tu adalah di siang hari. Ini antara pandangan yang agak jarang dibahaskan lah oleh para ulama'. So kalau siang hari dia tu lulus, puasa dia tu lulus, most likely dia akan dapat Lailatul Qadar. Ini antara pandangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali lah. Jadi nak cari Lailatul Qadar tu jangan buat baik malam je. Siang hauk kan. Siang maki orang, mengumpat orang kan, buat benda-benda yang lucah, bercakap lucah, buat benda-benda yang jijik dan sebagainya lah. Jaga puasa kita tu. Apatah lagi di 10 malam terakhir ni kan. Bukan malam je yang kita kena strive ataupun buat yang terbaik. Siang apatah lagi. Sebab kita siang tu kita berpuasa kan. Dan kita pun dah cerita puasa tu adalah persembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi do your best semua teman-teman, untuk diri saya juga buat yang terbaik siang hari. Dan malam kita cuba beribadah mana yang termampu lah. Okay. Jazakumullahu khairan jazak. Selamat berpuasa dan jumpa lagi pada hari Khamis. Assalamualaikum. Selamat malam.